Wih, ramai, hayuk semua ni. Zoom is unable detect camera. Apa maksudnya? Tak, pasal apa dia tak boleh? Oh. Okay. Itu ayah. Thank you. Okay. Mami tak jawab, Mami. Mami tak jawab. Mami tak jawab. Mak, isi saya air mata.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What I'm going to do is I'm just going to Waalaikumsalam. the mute, I will mute everyone. Yeah, so that nanti bila Rizwan is on the line, tak ada gangguan-gangguan suara belakang tu semua. Okay, today we're gonna have this training daripada Cik Rizwan Ruslan, who have more than 12 years experience. Ada tak Rizwan? Rizwan can unmute? Rizwan boleh unmute tak? Rizwan to unmute. Okay, Rizwan will introduce himself lah ya, his experience and all. Rizwan today, Rizwan dalam keadaan keras. Okay, Rizwan today we have the sourcing team from Olive House. Yang paling penting the critical team yang akan menggunakan this ilmu secepat mungkin, and together with the sourcing team is the B2B and B2C punya team ya, ni yang akan buat akan jual kepada B2B and B2C, who will also be the other part of the negotiation juga. And the rest are my team members who would like to learn on the negotiation technique lah. Okay, so we hope that with this training, semua kita dapat menimba ilmu macam mana kita nak buat sourcing yang betul, dan juga negotiation tu apakah faktor-faktor yang akan menentukan win-win ke, win-lose ke macam mana. Rizwan akan ceritakan lah. And then apa lagi ya? Okay, Ustaz Kin Salam, dia kata dia ada kelas MIT pagi ni. So, but he would like to have the recording later lah. So, I'm recording this session ya. Okay, so Rizwan, I hand over to you. Okay, terima kasih banyak-banyak Kak Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Muhammad Rizwan Shah bin Muhammad Ruslan. Kak Jas pun baru minta saya untuk sampaikanlah sedikit ilmu berkenaan negotiation kepada tim Olive House dan juga tim JSSB. Sorry, saya dah lupa lama dah. Sebelum saya perkenalkan diri saya dululah. Saya sekarang bertugas di sebuah syarikat kontraktor kepada Petronas. Sebelum ini bekerja dengan Petronas selama 10 tahun sebagai seorang buyer. Jadi lebih kurang negotiation ni memang kena buat hari-hari lah lebih kurang. Dalam lebih kurang lah total contract negotiated saya rasa dalam 3 bilion lah, 3 bilion ringgit total negotiated contract. Okay, dan syarikat yang dah negotiate tak ingat lah, berpuluh mungkin beratus lah, tak pasti. Dah 10 tahun kan. Tidak termasuk juga orang-orang yang selain daripada kita buyer, kita juga pun kena juga negotiate dengan management apa semua. Itu pun satu. Selepas 10 tahun saya keluar daripada Petronas dan bertugas sebagai seorang seller pula, kontraktor kepada Petronas. Jadi kena menjual pula lah, pun ada negotiation juga. Jadi itu serba sedikit mengenai saya. Jumpa Kak Jas ni di antara transition antara Petronas dan juga kontraktor kepada Petronas tu. Ada projek The Rocketeer. Jadi kat situlah jumpa Kak Jas, Ustaz apa semua.
Untuk kali ni apa Kak Jas minta untuk kita kongsikan lah dengan sedikit ilmu yang saya ada dan pengalaman sepanjang menjadi buyer dan seller ini kepada tim. Sebelum mula saya nak tanya, saya punya sound ni clear ke? Okay. Terima kasih banyak. Okay, saya start share screen . Minta maaf, saya first time pakai benda lah ni. Okay. Nampak ke saya punya screen? Okay. Okay. Alright. So, without further ado, kita start terus. Sebab apa, saya pun ada masa yang terhad sikit. Jadi kita try lah habiskan mana yang boleh kan. Jadi ini adalah slide yang sempat saya buat lah, korek-korek, dan ni slide tahun 2017 ni. Jadi jumpa, pakai je lah apa yang ada. Jadi apa dia punya presentation pun biasa-biasa je lah. Okay, kita mulakan untuk berunding dalam bisnes. Ini saya pernah sampaikan ke grup ABS ya dulu, tak silap saya. Okay, first inilah sebelum ni dengan Petronas 10 tahun, saya bertuah dapat kita panggil serve 3 orang presiden. Presiden yang paling saya adore ataupun suka Tan Sri Hassan American lah. Tan Sri Syamsul ni dia daripada MISC, jadi kita macam yang Petronas ni tak kenal sangat dia. Tetapi yang Tan Sri Wanzul ni dia macam kawan-kawan kita, saudara-saudara dia dah naik tinggi jadi presiden, macam sebab solat pun sama kat surau apa semua kan. Tiba-tiba dia naik, memang kita sebagai, kita cakap boleh bangga lah dengan dia. Orang kita jadi presiden lah, macam tu lah. Jadi betul lah dapat serve 3 orang ni. Selepas itu saya sekarang dekat Bahtera Sri Kandi, seorang kontraktor, sebuah syarikat kontraktor kapal. Supply offshore support vessel kepada Petronas. Okay. Saya kenalkan juga sepanjang tempoh 10 tahun saya dengan Petronas, sangat bertuah lah. Mereka bagi saya pergi macam-macam kursus. Ni salah seorang guru saya, nama dia Ramon Archer, seorang British. Tapi sekarang full time lah menetap dekat Hong Kong. Kahwin dengan orang Hong Kong terus. Jadi salah seorang daripada guru negotiation saya, beliau ni dari Akblue Company. So beliau jugalah yang banyak mengubah persepsi saya kepada negotiation lah. Okay. Okay, saya pakai bahasa Melayu . Right. Okay, so kita mula . Jadi saya suka pakai benda ni. Hampir semua perkara di dunia ini boleh dirunding. Okay. Hampir semualah. Dan kita semua adalah seorang perunding ataupun negotiator. Semua, tidak terkecuali. Kerana kita ni adalah seorang manusia. Jadi manusia memang akan berunding. Tiap-tiap hari, sedar ataupun tidak. Dengan sesiapa pun. Dia akan, bila dia bercakap dengan manusia, dia tak, nanti adalah dengan berunding. Kadang-kadang dengan anak pun kena berunding juga. Nak suruh makan. Tak nak, okey, macam mana kita nak suruh dia makan ni? Kita kadang, okey, lepas makan boleh tengok TV contohnya. Itu adalah sebuah rundingan. Okey. So,
kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak. Kita tengok nanti ya. Okey. Tetapi perlu saya ingatkan, berunding adalah bukan tawar-menawar. So negotiation is not bargaining. Semua orang selalu dalam dia punya mentality bila tanya nak gimana? Nak negotiate. Okey. Power tu. So bila negotiate, murahlah sikit. Macam that's not negotiating. That is only bargaining. Minta kurang. Itu although apa kita boleh panggil bargaining ni adalah salah satu strategi dalam negotiation, tapi dia sangat sikitlah, kecil lah dia punya part. Berunding ni satu perkara yang besar selain daripada bargaining. Okay? So sebenarnya apa yang kita cari di dalam berunding? Saya gambarkan di dalam gambar yang tuan boleh tengok semua ni. Kita ada kehendak, masing-masing ada kehendak. Seperti apa ni, keldai apa ni. Keldai yang diikat dua, masing-masing ada kehendak masing-masing. Jadi apa benda yang mereka nak, kira kedai sebelah kiri nak dia punya makanan dan kedai sebelah kanan nak makanan dia, tetapi tak boleh dapat, sangkut. Jadi bila fikir balik macam mana nak buat, dari situlah start adanya rundingan. Dia cakap okey, kita makan belah kiri dulu sama-sama dan kita makan belah kanan sama-sama, barulah tercapai apa yang mereka kehendaki. So inilah dia kita panggil the big picture of negotiation. Okay. So sebenarnya ini kata guru saya lah, Ramon Archer tadi tu. Saya last class dengan dia saya rasa tahun 2014 kalau tak silap. Lepas tu tak jumpa dah. Jumpa dekat LinkedIn. Sembang-sembang dalam PM tepi. Cakap jomlah kita minum sama. Cakap ada kat KL ke? Dia cakap ada, kebetulan. Dia ada kat KL. So jumpa. Dekat situlah dia ingatkan saya balik. Dia tanya. So ingat tak apa yang belajar dulu apa semua? Cakap masih ingat lagi. Semua kan? So ceritakan. Saya cakap satu-satu tu. Nama dia, okey. Sebelum balik tu dia pesan. Negotiator ni adalah orang yang dia apa boleh saya cakap di dalam dunia ni ada ketidakseimbangan kuasa. Jadi negotiator ni lah adalah orang mencari titik tengah antara dua pihak. So untuk mencari titik tengah itulah memerlukan negotiation skill. Jadi dia meletakkan diri dia adalah macam mana nak tarik orang yang di sebelah kanan dan kiri ni untuk mempunyai satu kefahaman yang sama. So untuk seimbangkan kuasa masing-masing. Itulah dia negotiator. Okay? Setakat ni okay? Okay. So itu serba sedikit apa mengenai negotiator. Jadi saya bagikan syarat-syarat lah untuk berunding. Sekurang-kurangnya ada dua pihak lah. Kalau satu pihak saja macam pelik juga tu. Jadi yang kedua adalah meja atau tempat rundingan. Tak semestinya kena ada meja lah. Kadang macam apa dengan Zoom ni pun kira adalah tempat rundingan tu. Dia mesti ada. Dia tidak boleh rundingan ini dia macam post surat ke apa semua tu, it's not a negotiation lah. Dia just hantar saya minta ini, saya minta itu macam tu lah kan. But dia kena ada interaction between two parties. Minta maaf, Doktor. Ya saya. Minta maaf, interaction sikit, Doktor. Ini untuk business punya, kalau kata orang personal, jangan sesuai kehendak lah. Maksudnya ni untuk business punya purpose of negotiation lah. Kena ada meja tempat rundingan. Oh, okay. Dia tempat tu kena ada lah. Tu maksudnya. Although apabila ianya di dalam alam maya pun kita panggil tu sebuah tempat jugalah kan. Macam satu meeting room, virtual meeting room ke apa semualah.
ataupun call pun is a place jugalah. Ada sebab, cumanya saya tak boleh, semalam saya cuba cari videonya tapi tak jumpa dah dekat YouTube, dia dah keluar kan. Kenapa tempat ni amat penting untuk kita. Tapi at least sebab bila pakai call ni, kalau sebelum itu dah kenal okey. Tapi baru first time dekat nak negotiate macam sebagai seorang negotiator dia dah jadi kurang bulat. Sebab bila kita dapat kenal orang itu adalah bulat kita untuk kita negotiate. You mean kenal body language dia dan tengok emosi muka dia semua tu is important during itu part of it. Cumanya the other part mengenali orang ataupun syarikat tersebut dahulu. Okay. And cikgu, I think this is also important sebab selalu kita ni tak kira tempat berbincang tau. Maksudnya kadang-kadang operation tu tengah berlaku, dan kita sibuk nak berunding waktu tu, jadi dia tak efektif. So kita kena check in the berunding tu betul-betul, baru dia jadi lebih efektif lah. So put it away from the operation tu, I think that's key in negotiation. Kalau tidak environment tu tak berapa efektif. Tak sesuai kan, kondusif. Personal ke business ke sama je. Yap, betul apa yang Kak Jan cakap tu. Sebab kita nak berunding ni, ada banyak perkara nak dirundingkan tu. Tetapi bila ada gangguan tu quite kacau jugalah. Saya akan di dalam slide saya seterusnya saya akan bagi tahu kenapa lah ya. Okey. Dan yang ketiga adalah perkara yang ingin dirundingkan lah. Okey. So itu syarat-syarat dia sikit saja. Okay, next. Komposisi ahli meja rundingan. That's why kita panggil tempat kan. Kita ada panggil meja rundingan kan, negotiation table. The first one is ketua dia lah, kita panggil negotiator ataupun juru runding. Okay, perlu saya ingatkan komposisi ini bukan wajib tetapi ianya sebagai sebuah guideline. Okay, saya akan bagi tahu kenapa. Saya baca dulu terus. Juru runding, dia adalah ketua di dalam negotiation itu. Tidak semestinya dia adalah seorang CEO syarikat ataupun ketua apa semua. Berbeza pun tak apa. Yang kedua, pembuat keputusan. Pembuat keputusan selalunya orang yang ada kita panggil approving authority lah. Ketua semua. Yang ketiga, pemerhati. Dia observe sahaja the situation. Ini andai kata kalau dalam dua group sedang negotiate, ada seorang ni dia tidak buat apa, dia duduk tengok saja. Yang keempat, antara orang yang terpenting sekali pada pandangan saya, pencatat. Ini sangat penting. Okay. Di dalam negotiation, tugas pencatat ini antara dua pihak, pihak mana yang dapat mencatat dia adalah on the upper hand. Sebab dia yang kontrol apa benda isi kandungan di dalam rundingan itu. Pencatat ni kalau dia tulis, of course dia akan memihak kepada grup dia lah kan. Jadi dia punya ayat tu pun lebih kurang ayat ke arah dia jugalah. Contoh saya bagi. Yang kelima, penjaga masa. Boleh ada, boleh tak ada. Pakai stopwatch pun okey. Dan bonus, bad cop dan good cop. Okay. Tetapi Cik Rizwan nak tanya yang pencatat ni, is it possible yang kita ada dua-dua pihak ada pencatat, or normally kita practice ada satu je? That means representing both parties. It depends. Kalau pengalaman saya dalam 10 tahun dengan Petronas, diorang saya cakap okeylah kontraktor ambil minit kalau dia malas lah kan. Tetapi kalau dalam rundingan yang sebetul-betulnya, seelok-eloknya both parties ada pencatatnya. Jadi nanti dah habis rundingan, dah habis negotiation, boleh counter check.
masing-masing punya notes. Kita boleh ingat, saya kaitkan pula dengan sejarah pada zaman Nabi ketika perjanjian Hudaibiyah, pencatitnya adalah Sayyidina Ali lah, dia yang catit. Kalau kita ingat bila Ali tengah catit tu, Suhail negotiator yang di sebelah puak Quraisy tu cakap, oh saya tak nak yang ini, saya tak nak yang itu. Jadi Nabi kena padam kan. Nabi pun buta huruf kan, dia tak pandai nak menulis. Dia tanya Ali, yang mana ni? Dia suruh Ali padam, Ali tak nak. Nabi tanya yang mana satu perkataan tu, so Nabi padam. Jadi tugas pencatit tu dari zaman Nabi itu pun diajarkan memang perlu ada. Okay? Sebab ianya sangat penting. Kadang-kadang kita, sebab saya bagi tahu komposisi yang core, komposisi core di dalam situasi perundingan, negotiation pada sesuatu masa mesti ada negotiator, jururunding tu, dan ada pencatit. At least pergi dua lah, jangan hanya sendirian. At least ada dua. Negotiator dan pencatit. Yang pembuat keputusan, kita dah habis semua, cakap okay, so macam mana? Kita cakap tunggu sekejap, saya nak call saya punya approving authority. So kita akan call daripada apa yang kita punya notes kita dah catat, kita akan bagi tahu, okay, bos macam ni. So what's your decision? Pembuat keputusan tidak semestinya berada di meja rundingan. Tidak perlu pun tak apa. Later on pun boleh. Tetapi lebih bagus dia ada dan untuk melihat suasana rundingan tersebut. Okay. Tetapi dinasihatkan pembuat keputusan jangan banyak cakap di dalam rundingan. Seelok-eloknya dialah orang yang paling diam sekali. Dia juga boleh jadi pemerhati. Dia access the situation sebab dia nak buat keputusan. Kalau dia pun pakat bercakap sama, dia punya keputusan boleh jadi skewed. Sebab orang boleh nampak bila pembuat keputusan ni dia diam, orang tak boleh nak gauge dia. Dia ni boleh makan ke, tak boleh makan ke semua kan. Tapi kalau dia duk galit juga nak bercakap apa semua kan, salah apa semua, memang pihak sebelah sana sedap makan ni. Jadi pada masa itu negotiator yang di pihak sebelah satu lagi tu akan nampak, okay, this is the one that I need to target. Yang ini. Tak perlu dah negotiator ni. So jadi dia akan push pembuat keputusan tu untuk mengikut apa kehendak parti lagi satu lah. Saya ada come across a few books yang saya baca about negotiation ni. There even a lot of people they encourage the decision maker tu not to be present during the discussion. Sebab atas alasan dia kata macam takut pihak opposition tu dia corner to make a quick decision which kita akan lose out on some advantages. Apa pendapat tuan with that cadangan tu untuk nak jangan decision maker tu jangan ada kat sana? It depends on the level of negotiation. Andai kata ianya rundingan yang terlalu besar, memang nak tak nak ketua kena ada. Contohnya dalam pengalaman saya, apabila kita nak bagi kontrak kepada sebuah syarikat tu, semasa saya di Petronas lah, bila kami nak award kontrak kepada sebuah syarikat, kita akan panggil lah untuk negotiate dulu. Contohlah kontrak tu nilai dia masa tu saya rasa dalam 500 juta, setengah bilion . Okay, saya nak bagi ni kontrak ni, setengah bilion. Tuan bayangkan yang datang tu eksekutif biasa. Setengah bilion nak bagi. Saya nak bagi kontrak ni. Tapi sebelum saya nak bagi, kalau boleh saya nak minta kurang sikit lah. Jadi at least kita ada give and take lah sikit. Contoh lah. Tuan bayangkan dia hantar orang yang tak boleh buat keputusan. Exact je. Nanti saya tanya bos saya. Ianya tidak menghormati pihak di sebelah satu lagi tu.
Okey. Samalah rundingan antara negara, takkanlah Presiden Trump datang nak berunding, PM Tan Sri Muhyiddin dia tak hantar dia. Dia hantar dia punya menteri biasa dia. Jadi adalah satu yang kita panggil kehinaan lah kepada parti yang satu lagi. Kalaulah ianya begitu. Jadi kita kena tengok level of negotiation tu. That's where saya perlu tekankan dekat sini, setiap negotiation perlunya ada mandat. Jadi kalau nak pergi tu, jangan pergi kosong. Kalau pergi kosong contohnya lah, okey, hari ni threshold limit dia nak negotiate perkara RM10,000 dan ke bawah lah. Boleh lah kita hantar kita punya normal executive biasa kan. Tapi dia tanya, nak negotiate ni berapa banyak nak bagi diskaun ni? Contoh kan. Tak nak lah, kita maintain dia RM10,000 lah. Pergi kosong gitu lah. Cakap, okey, berapa awak boleh bagi? Saya nak beli banyak ni apa semua. Tak, bos saya tak bagi. Jadi agak frustrating lah apabila satu dah lah dia pergi, yang pergi negotiate tu adalah seorang pangkat, kita panggil pangkat eksekutif biasa, eksekutif level, dan yang kedua tak ada mandat. Nak nego apa kalau macam ni kan? Baik macam tu, telefon bos terus lah. Ni apa ni kau hantar anak buah aku lah, contoh lah kan. Tetapi andai kata kalau kepala dengan kepala tu sama kuat dia, jadi barulah kita nampak satu, kita menghormati lawan. Jadi nak negotiation ni lebih kurang kita panggil berperang, tetapi kita panggil berperang secara gentleman lah. Tetapi tidak salah juga. Contoh saya cakap, Trump datang nak berunding tapi hantar menteri ataupun timbalan menteri je. Mungkin itu strategi ataupun taktik. Nak kita panggil, nak undermine pihak lawan pun boleh jadi. Jadi kita kena tengok apa yang kita nak capai. Okay? Bad cop, good cop, saya boleh cakap bonus lah. Kadang-kadang dia berlakon lah. Cakap, saya tak kira, saya nak ni. Lepas tu kawan dia juga, relax lah. Dia ni dah baik dengan kita ni. Boleh lah bagi kurang sikit. Contoh macam tu lah. Itu just lakonan lah. Sampai slide yang ini, okey ke tidak? Okey. So, saya bagi, ada soalan ke? Tak ada. So sampai slide seterusnya adalah cara berunding. Jadi ini secara saya panggil overall aja lah, berkompromi, ugut, extortion, pakai logik, cakap kau dah ambil banyak ni, saya dah ambil banyak ni, patutnya kurang lagi ni kan, logik kan, ataupun emosi, tuan tolonglah saya tuan, dalam tempoh PKP ni tak boleh nak buat bisnes apa semua, takkanlah macam ni lah, contoh emosi lah kan. Dan ada juga cara berundingnya diam. Macam diam pun boleh berunding ke? Yes, boleh. Okay. Saya sharekan satu video untuk tuan-tuan tengok dalam 2 minit aja. 2 minit punya video. Cik Rizwan, boleh tak saya nak tanya satu soalan sebelum kita go to the video tu kan? Okay. In a situation kan di mana macam kita punya contohlah, kita nak beli barang daripada satu manufacturer ni lah. Okay. And kita ni dianggap sebagai a small player. Okay. And this manufacturer is besar lah, dia distributing throughout the whole world kan, macam mana kan. So kita sebagai a small party, what is the best antara yang 5 yang pakai ni kan, yang kita nak gunakan untuk nak negotiate dengan dia, so that we have probably tak banyak upper hand but a slight upper hand lah. Still kita masih customer kan. Kita being a small party versus a big party lah. Saya akan jawab di slide seterusnya nanti. Okay. So ada saya dah ready kan yang itu. Yang ini is just kita panggil nutshell aja lah, just biasa-biasa. Okay. So kejap bagi saya stop share dulu.
Okay, boleh nampak ah? Alright, so saya mulakan. Tak dengar suara apa ni doktor? Macam mana? Tak dengar suara dia. Tak dengar suara Video. kan? Oh, okey, kejap. Saya tukar. Tu macam Alex Baldwin tu. Alex Baldwin. Betul. Betul. Alex Baldwin. Lebih kurang sikit lah muka saya dulu. Okey. Bersiap-siap. Sama itu. Cikgu handsome lagi tu. Masih tak ada audio. Macam mana? Audio dia tak ada, tak dengar dia bercakap. Masih tak dengar? Tak dengar. Maybe Sekejap Atau- saya tengah. Macam If you- mana nak apa? if you have the link nanti kami boleh tengok sendiri kot, bagi link YouTube tu. Okey. Kita refer je nanti. Okey. Ataupun doktor boleh bagi point kat situ, apa benda point daripada video tu, kemudian nanti kita refer kat link. Dia nak tunjuk kan apa macam mana dia ni saya boleh berkata sekejap saya tukar dulu. Okey, dia nak tunjukkan macam mana negotiation dengan diam ni. Jadi dalam otak ni Alex Baldwin ni adalah seorang CEO syarikat NBC. Jadi dia ada seorang anak yang perlu dijaga. Jadi yang perempuan tadi tu adalah dia punya kita panggil bukan maid, babysitter. Jadi babysitter ni dia hanya mahu bekerja pada hari itu setengah hari je, tapi dia minta gaji penuh. Okey. Jadi dia just tulis check. Okey, saya bagi gaji penuh ni. Dia cakap, saya bagi gaji penuh, tapi tak apalah, tak kisah. Hari ni awak kerja setengah hari, janji jaga anak saya. Babysitter tu diam saja. Okey. Dengan diam tu rupanya si Alex Baldwin ni duk negotiate dengan sendiri. Okeylah, tak apalah, saya naikkanlah harga apa semua. Jadi rupanya dia realise rupanya diam pun boleh negotiate. Jadi dia bawa skill itu sebab dia petang tu dia ada negotiation dengan sebuah syarikat nama dia Cable Town. Cable Town ni nak beli NBC. Nak acquire, tapi nak confirmkan berapa bayaran, berapa harga nilai apa semua, dan dia punya syarat-syarat dia. Jadi Alex Baldwin ni diam, buka oren makan, lalas negotiation berlaku dan Alex Baldwin dapat apa yang dia mahukan. Ianya agak sarkastik dan kelakar lah, tetapi bila kita tengok lah macam ni pun rupanya boleh jadi negotiation juga. Kita cakap macam tu lah. Doktor, boleh saya ni adakah disebabkan mungkin salah satu parti tersebut, salah satu pihak dia dalam keadaan yang terdesak ataupun in needs actually, ataupun dia desperate untuk, dan dia tunjukkan desperation tersebut, dia nak tunjukkan dia punya terdesaknya dia tu, jadi bahawa ni diam, dia tahu orang ni akan dengan sendirinya akan letakkan beberapa condition dan juga negotiate untuk dia lah.
maybe because of that. Betul. That's why apa tadi kita cakap di dalam slide saya share tadi, pembuat keputusan seelok-eloknya diam. Jadi dia dapat access the situation. Dan situation yang paling penting adalah desperation. Kita nak tengok orang tu desperate mana tahap dia. Andai kata dia tak desperate langsung pun, kita nak nego dengan dia, dia cakap dia jual dekat kita ataupun dia tak jual pun, tak ada mendatangkan apa-apa impact yang besar pun kepada syarikat dia. Nak ambil lah, tak nak sudah. Jadi dia tak ada desperate. Jadi saya rasa kat sini yang antara poin yang sangat penting yang nak kena buat sebelum permulaan negotiation tu is the due diligence tu lah. At least kita nak kenal kita punya opposition tu at what state they are, what level they are tu kan. That's quite critical juga tu. Betul. Saya akan sharekan dalam slide seterusnya. Ada juga. Okay, so saya sambung boleh? Sure. Okay, next. Okay, so tadi dah overall picture bagaimana situasi berunding ini. Jadi saya masuk pula macam mana, let's start negotiation. Jadi apa yang perlu kita lakukan step by step, one by one Tapi saya tak pergi mendalam sangat kesutukan masa. Tapi saya bagi sedikit overall picture lah. Saya mulakan dengan sebuah kata-kata daripada Sun Tzu, Art of War. Sun Tzu kata, therefore I say, one who knows the enemy and knows himself will not be in danger in 100 battles. Okay? One who does not know the enemy but knows himself will sometimes win, sometimes lose. One who does not know the enemy and does not know himself will be in danger in every battle. Clear tak dekat sini? So Sun Tzu dah letak satu paras dah. Apa-apa pun kenal diri sendiri dulu. Satu. Yang kedua, kenal musuh. You will win in 100 battles. Tapi kalau kenal diri sendiri pun okey dah juga. Kenal diri je. Kita tahu kita punya situasi kat mana apa semua, saya akan tunjukkan lepas ni situasi kita apa semua. Jadi kita untuk negotiation ni, setiap negotiation berbeza kedudukan kita. Tidak sentiasa kita akan jadi orang yang paling kira bagi orang yang dikehendaki. Orang tu nak kat kita je, tak. Kadang-kadang kita yang hendakkan sesuatu daripada orang lain. So, dianya berubah. Oleh itu, perkara pertama yang paling penting, kena kenal diri sendiri dulu. Aku ni dekat mana? Kalau tak kenal ni, payah. Pergi pegang tak pakai apa-apa lah. Bogel gitu kan, memang mati terus lah kan. Contoh macam tu lah. So ini apa yang agak bagus apa yang Sun Tzu cakap ni. Sebab negotiation ni kita boleh katakan yang macam perang jugalah perang kecil lah. Okey. Di sinilah saya nak kongsikan bagaimana untuk memahami kedudukan kita. Seperti yang saya cakapkan, setiap rundingan kedudukan kita berbeza. Oleh itu kita kena kenal diri, aku ni dekat mana? Senang, saya buat sebuah graf demand dan supply. Okey, kita cakap dekat bawah ni pergi yang paling kiri dan bawah. Demand yang rendah dan supply yang rendah. So permintaan rendah, penawaran pun rendah. Okey. Yang kedua, kalau contoh permintaan rendah, penawaran rendah ni apa? Pada masa sekarang lah kan. Kalau tengok kat sini, permintaan rendah, penawaran pun rendah. Saya rasa tiket wayang kot, tak ada siapa nak tengok lah sekarang ni. Jadi ianya tidak ada, tak ada kehendak orang nak pergi keluar ke apa semua kan. Okey.
Yang kedua adalah permintaan tinggi tapi penawaran kurang. Saya boleh bagi contoh, ada dua kat sini. Ini kalau kita letakkan diri kita berada pada situasi ini, strateginya berbeza lah. Contohnya ada dua. Pertama, malam tadi sakit gigi, bengkak ni, tak boleh tidur. Nak tak nak, pagi ni kena pergi jumpa doktor gigi, dentist. Dekat bawa ke, doktor saya sakit gigi ni, bengkak gigi ni, cabut ke, tolong rawat ke macam mana lah kan. Tapi doktor, saya nak minta diskaun. Ada berani tak cakap macam tu? Contohlah, saya tanya kan, saya nak minta diskaun ni. Doktor cakap, pergi cari tempat lain lah. Memang balik bengkak macam tu je lah. Contoh. Ada lagi satu contoh betul. Syarikat saya kerja sekarang ni, dia punya CEO dia orang Perancis. Tapi headquarters dia dekat Perancis lah. CEO dia orang Perancis. Anak dia perempuan, dia belajar saya rasa dekat KK, dekat Sabah. So, dia duduk dengan boyfriend dia. Mak Saleh kan? Dia duduk dengan boyfriend dia dekat satu apartment. Apartment ni dekat Sabah tu, apartment mewah lah ya. Ada 3 bilik. So, bilik pertama ni si anak perempuan ni dengan boyfriend dia duduk. Bilik kedua kawan kepada boyfriend anak perempuan ni. Dan yang ketiga tak tahu, sentiasa berkunci. Okay. Satu hari apartmen tersebut kena raid dengan polis. So polis buka bilik yang ketiga tu. Cek-cek, penuh ganja. Ladang ganja dalam bilik. Habis tiga-tiga kena sawah dengan polis. Okay. Jadi pada kedudukan ini, sebagai seorang bapa, ni dah confirm memang hukum gantungnya lah kan. Okay. Dia cakapnya ni tolong carikan saya lawyer jenayah yang terhebat sekali dalam Malaysia untuk anak saya ni. Saya sanggup bayar berapa sahaja. Kau nampak tak situasi dia? Dia seorang CEO syarikat yang besar dekat Perancis. Ada beratus anak syarikat seluruh dunia. Kena anak masuk, kena tangkap polis pasal kes ganja yang besar ni. Sanggup bayar berapa aja. Pada masa ini dia dah tak ada tinggi tu. Dah tahap tolonglah siapa yang boleh. Macam itulah. Itu high demand, penawaran kurang. Yang ketiga, permintaan rendah, penawaran tinggi. Tak banyak sangat demand tapi banyak sangat supply. Jadi macam mana situasi sekarang kita boleh tengok penawaran tinggi apa yang banyak sekarang ni. Tak laku. Ikan lah. Ikan dengan sayur Lala bagi kat zoo negara. Contoh Dan juga permintaan tinggi, penawaran tinggi. Jadi yang ni quite balance lah. Ada cara strateginya bagaimana. Okay. So saya share kan. Apabila kita dah memahami kedudukan kita, aku nak pergi ke negotiation meeting ini tapi situasi aku begini. Jadi kita kena ubah kita punya cara. Kita bagi tone down ke, tone up ke, terpulanglah tengok pada situasi. Okay. So, next slide saya akan tunjukkan. Ada komen Okay. So, strategi ini. Andai kata permintaan rendah, penawaran pun rendah. Tak payah berunding lah. Cakap, okay lah ambil Betul tu. Sebab ianya adalah komoditi. Harga pun pada harga komoditi. Mungkin margin orang tu pun sangat sikit. Tak guna pun nak berunding. Tidak strategik. Okay. Next. Permintaan tinggi, penawaran kurang. Mengalah lah untuk berunding. Mengalah untuk menang. Sebab contoh sakit gigi, misi utama hilangkan sakit. Bukan sebab duit. Bayarlah berapa pun kan. Mengalah lah. Sebab kita berada di pihak yang kita panggil tak kuat lah untuk berunding. Okay. Permintaan rendah, penawaran tinggi. Peluang depan mata. Sauk aja. Orang belah sana yang desperate tu. So sekarang kita nak tengok kan. How desperate are we? Jadi bila permintaan rendah, penawaran tinggi, orang sana desperate.
balun kau-kau. Dan permintaan tinggi, penawaran tinggi, dekat sinilah perlu ada kerjasama strategik. Jadi di dalam berunding banyak taktik, strategi apa semua dibincangkan dekat kuartil yang ini. Permintaan tinggi, penawaran tinggi. Sebab dia kena strategik kat sini. Dia ada pelbagai kita panggil lah, ada benda, banyak perkara perlu dibincangkan, banyak perkara perlu dipersetujui. Yang lain tu semua nampak macam lebih kurang straightforward lah kan. Dia cakap permintaan tinggi, penawaran kurang. Nak buat macam mana? Ambil je lah. Betul kan? Permintaan rendah, penawaran tinggi. Belasah je. Minta kurang kau-kau. Contoh macam tu. Tetapi di dalam selepas ini, dia punya strategi-strategi yang saya akan kongsikan, ianya banyak bertumpu kepada kuartil yang terakhir ini. Permintaan tinggi, penawaran tinggi. Sebab kita tidak mahu jadi, senang kita tak nak kalah lah. Macam tu. Nanti orang lain dapat banyak. At least kita ada balance of power. Kau dapat apa kau nak, aku dapat apa aku nak. Tapi both of us will lose something of course. Sebab dia compromise kan. Yeah, no. So sampai setakat ini okey ke? Doktor teruskan dulu. Nanti saya simpan satu soalan. Okey. Yang elakkan berunding komoditi ni maksud dia apa? What is the definition of commodity kat sini? Komoditi maksudnya harganya rendah. Harga komoditi adalah harga yang dipersetujui ramai. Minta kurang pun dapat 10 sen 2 je. Okey. Faham. Okey. Ya. Dalam kes sekarang macam hand sanitizer dengan face mask tu kita kat kategori mana Dia dah sampai dekat permintaan tinggi, penawaran kurang lah kat situ. Pasti nampak macam dah ada lambakan sekarang. Itu sebabnya. It's moving. Yeah, it's moving. Dia situasi berbeza setiap masa. Jadi kuartal ni sangat penting untuk kita pegang so that kita boleh mengubah kita punya strategi. Okay. So saya teruskan Lepas ini adalah bagaimana untuk memahami kita punya diri sebagai seorang negotiator. Tadi kita tahu kita ni dekat mana. Jadi nak pakai cara apa semua dah tahu dah ni kan. Jadi kita ni macam mana traits kita. Sebenarnya kalau di dalam kelas saya akan bagi bat pingpong tau. Satu bat pingpong merah, satu bat pingpong biru untuk saya gauge partisipan lah. Dia ni orang cara negotiation dia macam mana. Yang ni cara dia macam mana. Tapi kat sini tak dapat, tak apalah. Later lah kita buat sebab kita nak kenal cara berunding masing-masing ni semua berbeza. Tadi situasi, kita berubah mengikut situasi. Tetapi dalam diri, daripada kecil kita dibesarkan, kita ada satu kendiri, sifat kita, itulah kita. Ada orang memang keras, ada orang memang lembut. Depends lah. Macam Abu Bakar lembut, Umar keras. Kan? Okay. Okay, ini negotiating style. Dia daripada dia punya graf dia tu adalah cooperativeness belah bawah tu dan juga assertiveness. Maksudnya dia willing to cooperate ataupun dia memang nak ketegak lah orang kata. Okay. Andai kata dia assertive, dia ketegak dia kurang, dia punya kooperatif pun kurang, kita panggil dia loose. Dia ni takat politician. Politician ni mak kata dia suka janji manis. Kan? So seelok-eloknya macam mana avoid lah orang-orang macam ni. Tak dapat apa pun dengan ni. Okay. Kita pergi ke atas, assertiveness high. Tetapi kooperatif low, tak nak cooperate langsung, bully nak menang saja. Dia punya cara memang nak competing. Aku nak menang sentiasa. Yang ketiga, cooperativeness high tapi assertiveness low. Domek kenapa? Kena pijak je. Kan? Terlalu accommodating. Yang ni saya cakap ni balon aja. Baik sangat kau ni, okey minta kurang. Contohnya lah kan. Tetapi sebagai seorang negotiator yang boleh collaborate, cooperativeness dia high, tetapi dia tak terlalu
apa nampak sangat nak menang apa semua. Dia kawal lah dia. Tapi dia boleh cooperate. Okay, mana apa lagi? Dia boleh dengar. Tapi dia tak ada cakap, okay aku bagi semua. Kau nak yang ni kan? Tak. Ada yang dia bagi, ada yang dia tak boleh bagi. So dia ada give and take. Ya, aku dah bagi kau banyak ni. Aku ambil yang ini. Contoh macam tu lah So ini style yang ada. Okay, next Dalam berunding, kita masuklah. Tadi kita dah kenal diri, kita dah kenal lawan, macam mana apa semua. Kita masuk ke bagaimana fasa berunding. Jadi first thing first, persediaan dan perancangan. Ini saya boleh katakan dalam 60 ke 70% negotiation. Ingat tadi saya tengok. Ada tanya kan, kita kena kaji orang tu ataupun lawan kita apa semua kan. This is where the negotiation starts. Apa-apa kena buat persediaan dan perancangan dulu. Maksudnya preparation. Sebelum, bukan dekat meja rundingan, bukan pada masa itu. First thing first. Ingat kita kenali diri. Apa kita nak? List kan? 1, aku nak ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perkara nak. Itulah dia kita buat persediaan. Agak-agak orang tu nak apa? Mungkinlah kita tahu. Mungkin tak apa. Tak ada masalah. Tapi kita boleh agak lah. Orang tu ada apa, orang tu tak ada apa. Aku ada apa, aku tak ada apa. Jadi dekat situ dia kata, kita nak apa, kita ada apa, kita tak ada apa. Orang yang ini pun sama. Dia nak apa, dia tak ada apa, dia ada apa. 3 ni. Okay? Sebab kita nak tengok kenapa pentingnya mengenali pihak di sebelah sana. Kita nak bulat. Tadi kita nak tahu, first thing first. Kita ni dekat kawasan mana. Hand sanitizer dengan face mask. Okay, kita tak ada benda tu. Tetapi kita nak orang tu ada. Dan kita boleh tengok juga, ada berapa lagi kompetitor dia. Contoh dia ada 10 di sekitar kawasan itu. Memang sedap lah kita. Kita boleh tanya harga berapa pun boleh juga pada masa itu kan. So all the preparation dibuat sebelum rundingan. Bila kita datang, kita dah tahu dah nak discuss apa. Okay. Itu sebab saya katakan lebih kurang dalam 60 ke 70% memang preparation saja dalam negotiation ni. So yang kedua, dah siap apa semua, kenapa ada tu saya akan bagi tahu kenapa untuk mengetahui kita nak apa, kita ada apa, kita tak ada apa. Sama dengan yang belah lawan kita So fasa berunding seterusnya, fasa kedua adalah opening, pembukaan. Kita dah jumpa dia buka, tak payah, janganlah terus. Okey, jom. Kita nego. Tak, kita kena macam mana? Boring tak duduk time PKP ni? Aduh, tak best kan duduk kat rumah. Simpang yang tak ada kaitan langsung. That's how opening is. Supaya kita nak createkan satu situasi yang accommodating. Supaya dia tidak menjadi defensif. Kita nak dia open. Lawan kita ni, open. Jadi, contohlah lagi lama kita berkawan dengan orang itu, lagi accommodating lah dia kan. Jadi pembukaan kita pun berkisar mungkin lebih kepada peribadi lah. Tetapi kalau kita tak kenal dia apa semua kan, cakap lah, tadi naik Grab, jam lah teruk apa semua, cuaca hari ni panas betul lah, contoh. Just normalnya opening. Dah habis semua tu, cakap kita start nego. Tak boleh lagi start contohnya kan. Kita kena test dulu. Tadi kan kita ada tiga benda ataupun 6 lah Cakap apa kita nak, apa kita ada, apa kita tak ada. Sama dengan dia. Apa dia nak, apa dia ada, apa dia tak ada. Betul? Jadi dekat sini kita menguji. Betul ke tak hipotesis kita masa dekat persediaan dan perancangan kita buat tu tadi. So kita test dia. Kita cakap lah, dengar kilang sebelah pun ada buat face mask juga Contohnya kak,
Dia buat tapi semua dah habis dah. China ambil. Contoh. Okey. Dah dapat dah satu maklumat ni kan. Alamak. Satu bullet aku dah habis dah ni. Sebab dia tak ada supply. Contohlah kan. Dari situ lah kita test. Tak perlu lama. Sampai kita puas lah. Rasa dah dapat apa, dah dapat kita gauge kita punya hipotesis betul atau tidak tu. Kita tahulah. Okay, what to do. That's where kita masuk kepada fasa keempat. Both parties dah dapat maklumat masing-masing. Inilah paling penting saya cakap tadi, mandat. Mereka mesti bergerak. Masing-masing ada di tempat macam ni sekarang. Di tempat yang apa kita panggil extreme end. Seorang di sebelah hujung sebelah kiri, seorang di hujung sebelah kanan. Jadi mereka perlu bergerak sikit demi sedikit. That's where the negotiator punya peranan untuk menarik orang ni ke tengah. Ada kesefahaman yang sama. Itulah paling penting sekali. Tak ada mandat, pergi jual 10,000, tak ada diskaun, tak ada apa, balik 10,000, macam tu lah, tak gerak. Maksudnya kita nak orang tu pula bergerak ke arah kita. Kalau dia desperate tak apa, kalau dia tak desperate, balik kosong lah. Contoh macam tu. That's where dalam negotiation, seni untuk menggerakkan orang tu, skill itu perlu ada di setiap negotiator. Jadi cakap, nak gerak macam mana? Kan? Apa benda nak buat orang gerak ni? Saya akan kongsikan di slide seterusnya. The next phase is conclusion. Apa yang kita dah setuju apa semua kan? That's where yang kita cakap tadi pasal minit tu. Ada kata kita ambil minit. Inilah minit kita, kau setuju atau tak. Apa kita counter check dengan minit writer orang sana. Tengok sama atau tak. Okay, this is the conclusion. Dan paling penting database. Yang terakhir sekali. Semua benda ni kita simpan. Saya cakap, bukan ini je satu kali kita akan nego dengan dia, akan datang mungkin nego lagi. Kalau tak nego dengan dia, nego dengan lawan dia. Mungkin. Tetapi maklumat kita dah ada banyak dah ni. Kita dah ada information yang bernilai ni untuk dibawa ke negotiation seterusnya. Database itu sangat penting. Okey. Saya teruskan ke slide seterusnya. Di sinilah tadi untuk menjawab persoalan macam mana nak bergerak. Okay, negotiator tu nak gerak macam mana kan? That's where kita ada best alternative to a negotiated agreement. BATNA kita panggil Dalam negotiation punya ilmu ni, BATNA ni memang biasa orang kata lah. So what's your BATNA? Orang akan tanya begitu. Sebab kita ada banyak benda dinegosiatkan, dirundingkan, tapi apa yang kita setujukan tu. Jadi nak setuju tu pilihan yang terbaik untuk diberi kepada rundingan itu untuk masing-masing setuju. Okay? So, apakah itu BATNA? Saya boleh gambarkan dengan ini. Ini adalah BATNA. Seller ada apa yang dia nak, buyer ada apa yang dia nak. Tetapi masing-masing perlu bergerak ke arah tengah-tengah. So, sekarang untuk bergerak ni sebenarnya apa yang kedua-dua parties kena bagi. Compromise. Apa yang aku sanggup. Tadi kita dah letak apa yang kita mahukan, apa kita ada, apa kita tak ada. Sama dengan dia, apa yang dia mahukan, apa dia ada, apa dia tak ada. Jadi apa dia sanggup beri. Dia nak tu tapi aku dah ada dah ni, tak apalah. Tak dapat ni pun tak apa. So dia sanggup bagi. Dia bergerak satu tempat. Yang ni pun cakap okeylah yang ni lah dapat. Dia gerak satu tempat. Dia gerak. Lama-lama akan ada perjumpaan di tengah-tengah. Di situ. Tengah tu tidak semestinya literally tengah. Kadang-kadang tengah tu skewed ke arah kiri ataupun kanan lah. Tengok siapa lebih dominan di dalam negotiation. So, dekat sinilah BATNA cakap, dia kalau boleh of course lah. Dia nak harga paling mahal, seller. Buyer mesti lah nak harga yang paling murah. Dua-dua tak boleh setuju. Saya nak RM10, awak nak jual RM20. Memang tak setuju. Okay, berapa boleh diskaun? 19.
Ataupun RM19, RM19, 50 sen. Kalau sikitnya, okeylah, RM10 saya naik lah, RM12 lah. Contoh macam tu. Dah bergerak lagi dah. Kan? Turun sikit. Saya boleh bayar 12 ni, dia boleh bayar 12. Okeylah kawannya pasal 17. So kurang ataupun naik. Dapat satu tempat. Mungkin 15, 16, 14 macam tu. So dekat sinilah negotiator ni perlu macam mana nak gerakkan yang ini. That's where yang saya bagi tahu tadi 3 perkara tu amat penting. Apa yang kita mahukan, apa yang kita ada dan apa yang kita tak ada. Saya tengok ada lagi tak slide Okay. So ini adalah slide terakhir saya, tetapi saya boleh cerita saya tutuplah sebelum apa. Saya tutup dengan sebuah kisah negotiation ini. Ianya terjadi pada zaman Nabi, namanya adalah Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah antara kita panggil scene negotiation yang menarik jugalah untuk kita perhati. Dekat situ tak silap pihak Islam ada 10 perkara dia bawa. Pihak Quraisy pun adalah certain perkara dia bawa, saya tak ingat berapa. Tetapi pihak Islam, saya tak silap dalam 10 dia compromise 9. So bila Quraisy cakap aku tak nak yang ini, okey, ambil. Yang ni tak boleh ambil lah. Yang ini pun tak nak, ambil lah. Yang tu pun tak ada, ambil lah. So nampaklah kita tengok macam Nabi ni domat ke? Asyik kena pijar kan? That's why certain sahabat pun macam pada masa itu pun Umar ke apa, dia menunjukkan dia tak puas hati lah. Rasa ni kita kalah ni bukan negotiate ni kan. Tetapi perlu diingatkan dalam negotiation tersebut ada satu perkara yang Nabi takkan bagi. Kalau Suhail di pihak sebelah itu negotiate yang itu Nabi takkan berganjak. Negotiate yang lain 9, ambillah. Tapi kita ada perkara kita nak, tapi kita cakap tak apalah, boleh tunggu. That's why kita kena faham apa kita mahukan dan apa top priority. Ini non-negotiable item. Kau jangan sentuh yang ni. Sentuh ni deal breaker. Tak ada. Tak boleh. Itu kena ada. Tapi seelok-eloknya dalam tactical suruhkan yang itu. So that orang tak nampak kita desperate. Nak juga yang tu, nak juga. Nampak kita desperate dengan masalah kita kena tekan lah. Yang itu disuruhkan dalam 9 yang lain. Contoh, kan? Bila kita bagi orang cakap, dia ni accommodating lah. Okey lah, aku pun sanggup bergerak lah. Contoh kan? Tapi dia tak nampak. Di sebalik kita tu, ada satu perkara yang kita sangat berpegang teguh pada tu. Kau jangan usik yang ini. Kau usik ni siap lah. Macam tu. Aku tak akan berganjak kalau kau usik yang ini. Yang itu. That's why kita panggil non-negotiable item. Dan sebenar-benarnya dalam negotiation, non-negotiable item itulah yang negotiator nak menang. Yang lain tu bunga-bunga je. Nak dapat bonus, tak dapat, okey, tak apa. Tapi kalau pergi dengan satu agak payah jugalah. Itu nampak kita desperate lah. Pergi satu okey, saya ada RM10,000, saya nak beli barang yang itu je. Memang orang nampak lah kitanya desperation dah. Jadi sama ada the tactic is mengkaburkan dengan 2-3 barang lain ke, contohlah kan. Ataupun nak pergi desperate buat cara emosi ke, tolonglah tuan, dah teruk sangat dah ni. Pun boleh juga. Taktik masing-masing punya taktik lah. Kita tengok macam tu So untuk perjanjian Hudaibiyah punya negotiation agak panjang. 1 jam lagi kot. Itu kalau ada peluang kesempatan nantilah saya kongsikan. Yang itu sebab dia sejarah ianya betul, tapi macam mana kita pandang dari sudut mana tu kan. Dia cakap, wah, power lah rupanya Nabi aku ni. Sebab dia macam ni tau. Normal businessman, dia memang seorang natural negotiator. So sebab tiap-tiap hari lah mungkin dia buat.
Tapi kalau seorang yang pekerja makan gaji lah contohnya kan, buat juga tapi tak polish skill tu. Tapi businessman polish. That's why lagi tinggi pangkat dia, dia naik lagi tinggi. Jadi owner company ke CEO apa semua, kita boleh nampak negotiation skill dia cakap, uish, susah nak lawan ni. Betul. That's why untuk menjawab soalan, andai kata orang belah sana hantar CEO, kita hantar eksekutif. Jadi CEO tu nak sampai ke tahap CEO bukan semalam buka company, hari ni buat kad tulis CEO kan. Tak cukup. Dia bila jadi CEO sebuah company tu, dia ada all the skills. Salah satunya negotiation skill. Jadi bila dia nak pergi, dipandang rendah lah apabila macam tu kan. Dan negotiation ini dengan preparation yang sangat bagus, kadang-kadang ianya boleh dapat persetujuan sebelum masuk meeting. Saya cerita kisah guru saya, Mr. Rahman Archer ni. Dia ada satu negotiation dia dengan tim dia negotiator, dan dia punya tim ni sekalilah pergi kepada sebuah syarikat ni. So dalam perjalanan dah sampai dah, diorang sampai awal, mungkin dalam 1 jam ataupun 45 minit awal. So all the teams dah diletakkan di dalam meeting room tersebut. Tetapi apa yang Mr. Ramon Archer ni, dia cakap korang buatlah dulu preparation, aku nak pergi minum kopi kejap. So dia pergi cafeteria, dia pergi beli kopi. So dia relax kejap lah minum, sebab apa, negotiator ni perlu tenang. Dia nak masuk, dia tak nak nampak dia desperate ke, gelabah ke apa. Bila dia masuk meja rundingan ataupun meeting tu, dia nampak tenang. Jadi dia nak ambil feel tu, dia pergi minum kopi dululah. Tetapi dekat kafe tu ada satu orang tu. Ada satu orang, dia cakap, dia tak kenal siapa. Tak kenal. Jadi dia just buat apa, senyum apa semua, hai, tegur apa semua. Lama-lama, jomlah. Duk minum. Aku ada meeting lagi 1/2 jam. Jomlah kita sembang-sembang, tak ada apa, kerja sini ke? Tanya kan, baik lah sembang sambil minum kopi apa semua kan. Okey. Habis tu, dia orang masuk. Dia nak pergi ke meeting room kan. Dah habis tu, dia masuk nak pergi ke meeting room tu. Meeting room sama. Dua-dua team daripada 2 syarikat ni dah tunggu dah dalam meeting room tu. Terkejut tengok, apa pasal dua-dua bos ni dah ada dekat pintu, masuk sama-sama. So dia, okey tak apalah, duduk dekat tempat masing-masing kan. Okay, cakap, okay apa yang tukang start lah kak. Okay, kita start meeting kita. So apa, bos kepada yang satu lagi tu, dia cakap, tak apalah, dah settle dah semua. Kita orang dah discuss dah dekat kafe tadi. Settle 5 minit dah. Faham tak? Benda tu berlaku sebelum. Tetapi andai kata kita tak sedar, orang tu kita buat bodoh masa kat kafe, contohlah kan. Dah lah kita tak kenal kan. Kita buat bodoh, mungkin kita buat muka tak sedap pandangan apa semua. Mungkin lagi teruk negotiation tu, betul. Tetapi rupanya cara itu pun boleh juga berlaku. Jadi dalam pengalaman saya sepanjang dah sekarang dah 12 tahun, saya boleh katakan relationship lah, networking lah, antara yang paling penting untuk dibawa ke negotiation. Kalau tak ada, tak kenal langsung, tak apa. Later, kali pertama kalah, tak apa. Mungkin kali kedua boleh menang. Maksudnya pada kali pertama kita datang, kita ni desperate lah. So kali kedua mungkin desperate juga, tapi dah jadi kawan. Ataupun dah jadi first customer, dah jadi customer lah. Adalah sedikit apa yang dia boleh bagi. Contoh begitu. Okay. So dah pukul berapa ni? Saya rasa habislah yang ni sampai hari ni. So saya pergi ke Q&A lah ya. Doktor, I have satu soalan, Doktor. Okay. Okay, macam ni, kita dalam negosiasi, kadang-kadang kita tahu keadaan di BM bercakap pasal yang kita bercakap pasal quadrant, win-lose dan sebagainya tu. Okay. Demand versus supply. Kita tahu yang bahawa yang di other side tu, dia yang sebenarnya desperate, dia yang sebenarnya kita tahu daripada
maklumat kita dapat dan sebagainya. Kita tahu dia yang perlukan kita. Dia yang perlu. Okay. Tapi because of dia ni outspoken and a Okay. very good communicator. Okay. Maybe negotiator as well lah. So nampak macam seolah-olah dia boleh turn balik, seolah macam kita ni yang desperate and kita yang actually yang looking for that particular punya person. Itu jadi dia punya skill. Dia is basically dia punya communication skill dia ke ataupun negotiation, because dia bukan negotiate pun. Bila the way dia talk, bila the way dia pusing sana, dia cangkuk sana sini, dia nampak macam seolah-olah kita yang desperate. So how do you explain that? Memahami. Macam mana kita satu dan macam mana kita nak handle macam tu, tak tu. So we can be very outspoken juga dan jadi akan jadi macam discussion, ataupun macam just kita main diam je. Kalau diam pun nampak macam kita ni dia agresif, kita ni pasif. Okay. Ilmu negotiation dia tidaklah hanya kepada turun naik harga, aku bagi diskaun, kau bagi kan, tidak. Ianya melibatkan the overall picture of it. Salah satunya communication, networking, lepas tu pakaian, bahasa. Jadi kalau kita datang kat dia pakai selekeh pun kita menunjukkan untuk appearance kita kan. Orang ni siapa ni nak nego apa semua kan. Pakai macam kita panggil apek kan, pakai singlet, pakai seluar pendek, nak nego dengan kita macam Jadi ianya memberi persepsi. Jadi macam Kak Jaya kata body language apa semua, ilmu-ilmu itu semua ada di dalam bilik rundingan tu. You will see once we go, orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang macam tu kan. Jadi kita okay, andai kata dia macam ni, kita bertindak macam mana. Yang itu skill yang kita kena belajar. Contohnya, orang tu dominan. Orang tu dominan. Walaupun kita tahu sebenarnya dia tak adalah kuat mana. Tetapi macam mana kita nak bereact kepada dia punya bereaksi, kepada dia punya perangai tu. Jadi kita nampak orang yang ego ni dia suka pujian. Contoh kan? Kita pujilah dia. Contoh dalam saya terpaksa buka lagi lah, dalam perjanjian Hudaibiyah, pihak Islam saya rasa pada kala itu tidaklah desperate mana untuk kira nak sangat masa tu dia nak pergi umrah ke. Tapi kalau ajak pegang boleh kot. Nabi tak nak perang masa tu kan, sebab semua dengan pakai ihram kan. Cuma nak kata lemah sangat tidak, kuat sangat pun tidak. Tapi kalau ajak pegang insya-Allah boleh. Mungkin kekalahan besar, bukan kekalahan, kerugian besar kepada kedua-dua belah pihak. Jadi Quraisy datang, Quraisy pun sebab dia belum gather lagi dia punya army dia, tentera dia pada masa tu. Jadi yang datang pun dia hantar Suhail. Suhail ni Nabi dia bila Quraisy dia rasa dia quite tinggilah dia punya taraf dia lah kan. So okey, tak apalah, Suhail ni pun datang daripada diarahkan oleh 3 pembesar Quraisy tu datang. Di apa yang nak cakap, kita panggil dia kira like satu mungkin dominan, yang kedua macam sedikit tinggilah ego dia kan. Macam ni Nabi buat benda tu kan. Jadi Nabi puji dia. Sesungguhnya Suhail ini adalah seorang yang bagus, kata-kata. Saya tak ingat, nanti saya ada dia punya note saya tu kan. Nabi puji dia apa semua. Barulah dia macam alamak. Dia mula kadang-kadang contohnya lah kan, anjing kecil adalah yang paling kuat menyalak daripada anjing besar kan. Sebab dia kecil, dia takut kena bully, jadi dia nak tunjuk. Jadi benda-benda psychological effect ni kita kena faham. Orang tu kita tahu dia desperate, tapi dia tak nak nampak dia desperate. Jadi mungkin dia taktik dia lah untuk mengkaburi mata kita. Cakap, dia ni pandai cakap apa semua. Saya kenal orang tu, saya kenal orang ni. Itu confirm. Biasa dah. Itu ayat yang itu saya dah biasa sangat dah. Saya kenal dia, saya kenal. Saya cakap, saya kenal Trump. Saya kata kan. Pada orang yang negotiate, itu mungkin adalah salah satu dia punya bullet ataupun taktik dia nak pakai. Sebab kita kena ingat, di dalam negotiation, ianya adalah sebuah perang
apa saja taktik terpakai. Jangan kita yang jadi mangsa kepada taktik tersebut. Yang kita dah ada preparation apa semua dan kita tahu dia tu di mana, tapi kita masih terkabur juga. Alamak, tak best kan macam tu. Bila kita kena tactical orang sana. Contoh lah. Dia macam mana nak bertahan tu, memahami diri dia dan juga macam mana nak patahkan orang tersebut lah. Orang ego macam ni cara patah. Orang yang pada cakap macam ni cara patah. Kadang-kadang macam saya cakap, mungkin diam je lah kot. Kita pun diam je kan. Dia duduk cakap. Betul tu. Ada salah satu teknik lagi lah, kita namakan dia mirroring. Apa orang tu cakap, kita ulang. Bukannya mimik Iyakan dia. Iyakan tu. Maksudnya dia cakap macam ni. Cik saya tadi makan steak dekat Menate, mahal tau. Cik makan steak kat Menate, mahal macam tu. Dia cakap, kadang-kadang orang macam ni adalah orang yang lebih vulnerable. Sebab dia pergi, dia nak tunjuk. Dia kan desperate, tapi dia nak tunjuk dia tak desperate. Tapi kadang-kadang dia terlupa yang bila dia buat begitu, dia tak ada defense. Kita yang try to gauge melalui mirroring ni cakap, memang kena. Sebab kadang-kadang secara tidak langsung dia tercakap, sebab dia nak boast dia nak belagak dia tercakap isi-isi yang sepatutnya dia tidak boleh cakap. Dah cakap, kita dah dapat maklumat apa semua. Sebab dalam negotiation maklumat penting. Nak pick the minds of the other party. Kalau most of those who join this training ni dulu, kalau diorang ikut influencing technique tu, I think you've got already 10 tactical ways lah to influence in this. So tu pun semua yang Rizwan cerita tu, patutnya diorang ni semua dah pandai juga tu, sikit-sikit cara tu. Alright, good, bagus. Any other question? Saya ada satu. Ni related kepada yang Cik Rizwan yang tadi explain tu. I mean, as we are approaching a negotiation, kita punya mindset kita ni macam mana? I mean dari segi kita punya mind of frame ni, how do we set ourselves untuk nak berdepan dengan negotiation ni? What kind of cara yang mindset yang terbaik for us to approach? Okay, terima kasih. Pertama, sentiasa ingat kita nak negotiate dengan manusia. Bukan dengan kambing, bukan dengan rimau, bukan dengan pokok. Negotiate dengan manusia. Manusia adalah kita juga. Kita ada perasaan, kita ada badan apa semua. Jadi mengenali yang kita akan negotiate dengan manusia tu membuatkan kita cakap okeylah, takat mana ya pun boleh teruk pun kan. Jadi the mindset first thing first ini selalulah cikgu negotiation cakap, saya cakap tengok mereka itu manusia. Walau keras macam mana sekalipun diorang, ada part lembutnya. Tapi itu tugas negotiator untuk cari. Walau macam mana egonya diorang, ada kelemahan dia. Tugas negotiator nak kena cari. Satu. Kedua, preparation. Negotiation tanpa data dan informasi, pergi kosong, tak ada senjata. Sebab data dan information ni lah yang membuatkan kita ada isi, ada bullet. Tadi tu kita dah terror lah, ada influence teknik lah apa semua tu kan. So dah influence apa semua, cakap okay, so what? Alamak, berapa lah harga barang kita tu yang kita nak bagi? Terus orang tu dah pandang kita dah influence orang tu kan. Sekali bila nak masuk negotiate, okay berapa kau nak berapa lah tadi bos kita minta, terus persepsi out terus. Sebab kita membina persepsi daripada opening tadi tu kan. Kita bina. Jadi
Sebab apa kita bina tu? Supaya orang sana dia pandang kita tinggi dan mahu bekerja sama, nak collaborate. Andai kata dia tak nampak anything yang boleh di-collaboratekan, perangai kita ke, pakaian kita ke, cara cakap kita ke, tak ada. Dia tak nak buat bisnes dengan kita pun. Dia buatlah macam-macam alasan lah semua. Sebab ada bila dia dah cakap, okay lah, dia punya mind dah close lah. Aku tak nak buat. Aku dah tak nak buat bisnes dengan dia. Pujuk macam mana pun dia half-hearted lah. Macam tu. So, dua perkara. Jadi pergi negotiate dengan faham kita negotiate dengan manusia. Walau macam mana hebat manusia itu, ada kelemahannya. Okay. Yang kedua, preparation itu penting. Semua ada di dalam kepala dah. Kalau perlu rujuk pun, kalau banyak data pun rujuk sekejap aje lah. Tetapi jangan macam mana lah? Macam mana? Yang itu memang di dalam meja rulingan kita nampak orang tu terus down lah. Yang itu yang kita seboleh-boleh tak nak pihak belah sana nampak. Walaupun kita tahu kita lemah, bukan kita ingat semua kan. Cakap tunggu kejap bagi saya check. Satu lagi kan, kalau Kak Jas boleh tambah sikit lah untuk Olive House dan also JSSB ni. Bila kita diamanahkan untuk berunding, kita perlu bawa tanggungjawab syarikat tu seolah-olah tu syarikat kita. So kita kena pegang amanah tu lah sebab tu berunding, dan kemudian kita pun kena faham nilai syarikat kita. Bila kita berunding, bukan kita nak menjatuhkan atau menjahanamkan supplier tu. Kita nak win-win supaya dua-dua boleh kekal dalam ekosistem tu for the longest time. So that is another mindset that semua orang kena faham, especially menjaga amanah lah ya, part-part pergi negotiate ni. Satu contoh apa yang Kak Jas cakap tu betul, sebab kita bukan negotiate untuk kira satu kali je. Dia akan ada berkali-kali. Jadi andai kata the first impression kita dah cipta sesuatu yang negatif, kemungkinan negotiation yang seterusnya ataupun deal yang seterusnya tak berapa cantik lah. So dalam pengalaman saya semasa di Petronas, saya kena negotiate dengan satu syarikat nama dia Bumi Armada. Quite besar jugalah Ananda Krishnan punya kan. Jadi kami nak minta kurang harga lah so that kami boleh award dekat dia. Bila kita cakap saya dengan dia punya masa tu VP kot mungkin lah. Saya dengan dia discuss. Masa tu kita panggil saya ni boleh katakan rookie lah, newbie. Jadi kita pun nego cak ayam kan. So tak boleh bergerak. Jadi saya macam panggil saya punya manager lah, bos tolong datang sikit lah. Tak boleh gerak ni, gua tak nak turun harga. Bos saya datang sembang apa semua, macam mana keadaan, kamu ni okey apa semua. Dah habis saya cakap lah. So itulah agak-agak tahulah nak buat apa. So nanti fikir-fikirkan lah. Dia cakap macam tu. Tak ada pun discuss tadi. Tak ada. Saya duk cerita pasal teknikal apa semua. Dia cakap nanti fikir-fikirkan lah. Bangun, salam, bye-bye. Tuan-tuan, balik daripada meeting itu, petang tu saya dapat diskaun. Cover KPI setahun. Cakap apa? Apa benda dia buat ni? Okay, nampak tak? Mungkin saya dengan Bumi Armada punya VP pertama atau kali kedua lah kan. Tetapi dengan saya punya manager mungkin 20-30 kali dah. Mungkin kawan-kawan dah pun. Atau mungkin sebelum datang pun dah message dah. Backdoor negotiation orang cakap. Sebelum masuk dah discuss dulu lah kat luar. Contoh macam case cafeteria tu tadi lah kan. Jadi benda yang penting adalah dalam sepanjang pengalaman saya lah, menjaga relationship. Kadang-kadang dia jatuh, kita tolong dia, dia akan ingat kita akan datang. Bila kita jatuh, dia akan tolong kita. Vice versa lah. Tetapi pastikan
kita boleh berbisnes dengan dia dalam jangka masa panjang lah. That's where the win-win strategy is sebenarnya. Sekarang kalah, tak apa, negotiation depan aku pula yang menang. Kali ni aku bagilah chance dekat kau. Macam tu lah. Okay, sorry. Saya just ada sikit soalan. Tadi berkenaan dengan negotiate secara directly dan indirectly lah, macam yang bos Cik Rizwan tadi kan. Okay. Tapi untuk yang kalau kita nak implement untuk the current OHR punya situation sekarang, sebab kebanyakannya supplier dia adalah daripada overseas. Okay. Okay, local ada juga kan. Tapi yang mana yang kita boleh gunakan cara ataupun method negotiate, bukan ikut pintu belakang, tapi negotiate yang kita tak nampak dia kan. Mungkin secara online basis yang kita akan pakai kan. Jadi method yang lebih sesuai untuk kita nak cuba negotiate, mungkin dari segi long term punya discussion, ataupun negotiate dari segi pricing, ataupun negotiate dari segi preparation of stock yang kita nak dia prepare, kemudian apabila once kita nak order, dia dah ready stock untuk dia ambil mungkin short time untuk dia deliver kepada kita. Okay. So untuk negotiation jarak jauh ni dulu agak sukar juga, tapi nasib baik ada telefon lah. Sebab sekarang bila ada Zoom ke apa semua, dah benda tu dah kira merapatkan jurangnya lah daripada just dengar suara. Tak best sebenarnya kalau dengar suara je kan. Kita pun nak, dia ni suka ke tak suka ni, contoh macam tu kan. Kita nak kena teka-teka lah kan. Tapi apabila dengan ada Zoom ni, better lah kalau andai kata boleh kita buat dalam bentuk video conferencing lah. Nak pergi sana pun tak berbaloi andai kata 1-2 kontrak lah kan. Tetapi apa yang paling penting sebenarnya adalah the preparation before the negotiation kan. Satu, memahami kita, okay. Yang kedua, memahami dia tu macam mana apa semua tu kan. Sampai to the extent, kemungkinan lah saya boleh bagi contoh, kita pernah pergi ke tempat dia. Oh ni kilang dia dekat jalan ni, dia berapa orang apa semua, contoh lah macam tu kan. Kita faham dia, kita pernah pergi dan kita kenal apa semua. Saya rasa mungkin tim OHR pernah kot ada certain yang pernah pergilah. Saya tak pasti tetap. Andai kata tak pernah lah ataupun tak kenal orang itu, seelok-eloknya kita create an informal relationship dulu dengan orang tu lah before. Macam tadi saya cakap, opening, tanya soalan-soalan yang biasa semua kan, supaya kita kalau boleh nak orang itu dia menjadi accommodating daripada defensif kepada terbuka untuk terima kita. Dari situlah kita boleh cakap, sebab benda nak negotiate adalah very technical. Cakap harga, bila nak hantar, stok berapa apa semua, it is technical. Itu manusia kan. Manusia bila kita cakap contohnya andai kata orang tu tak nak, tapi kita cakap tolonglah sediakan stok, tak nak. Tetapi kalau kita dah ada sedikit relationship lah, ataupun dia kenal kita, dia pernah nampak muka kita ni macam mana, jadi cakap, kau nak apa? Tolong sikit yang ini, kasih ready stock sikit yang ini, sebab kami kat sini demand tinggi. Jadi kita panggil bahasanya kau team lah kan. Jadi benda itu, the relationship tu sebenarnya yang membantu. Macam mana nak create yang itulah, mungkin ada Kak Jas ada yang lain kan. Macam mana nak nak dapat mereka punya kepercayaan. Yang itu paling penting. Dia bila tahap dah percaya ni, tuan-tuan, orang sanggup bagi puluhan ratusan ribu kat kita. Paling pelik lah saya perhati sekarang, bagi puluhan ratusan ribu kat skim cepat kaya apa semua. Macam mana dia orang boleh percaya? Faham tak? Jadi bila kita perhatikan bagaimana mangsa tersebut terbuka untuk menyerahkan duit sekian amount kepada orang yang dia tak kenal. Jadi dalam negotiation, dalam macam mana nak membuat orang itu terbuka kepada kita.
So that yang benda-benda teknikal dia cakap, apa kau boleh hantar 30 hari, boleh tak jadi 20 hari? Cakap tak boleh lah apa semua kan. Jadi dekat situ kita nampak dia tak nak berganjak kan? Dia tak nak berganjak. Okey, ya. Aku kenal ada seorang transporter ni contoh dia boleh cepat kan. Bukan takat 20 hari, 15 hari boleh sampai lah apa semua. Contohnya. Oh iya ke? Aku boleh kenal kan. Jadi kadang-kadang orang tu dia punya kapasiti terhad. Jadi macam mana nak dapat kepercayaan dia, kita bantu dia. Kan? Aku boleh tolong kau. Dia macam ni. What can I do to help you? Itu cara dia. Dah 11.30 dah. Nanti kalau ada keperluan lain atau nak perlu apa-apa lagi macam Fazrul and team ya, Ayub apa semua boleh contact Rizwan untuk tanya tips-tips apa lagi masa kita buat offering and juga dealing lah. Even orang sales walaupun kita di pihak penawar dan kita kena faham juga teknik teknik ni bukan bargain ya, bukan kata kita ni nak kena bincang untuk kita buang harga atau apa, tapi adalah untuk mencapai kebaikan di kedua-dua belah pihak. Itu I think is the most Islamic approach yang Nabi suka, Allah suka, and of course with that Olive House and JCSB pun suka. And then we would like to express our thank you yang tak berharga, tak terkira lah kepada Encik Rizwan. Terima kasih, Masya Allah. Banyak benda yang di-refresh dan diletakkan kembali ke dalam perspektif. Encik Rizwan, tim-tim sourcing and procurement daripada Olive House ni akan buat banyak purchase untuk the next scaling yang growth yang kita akan lalui. Jadi mereka ni perlulah orang kata ada tunjuk-tunjuk ajar dan juga tempat-tempat yang nak bertanya. So nak tanya bab sourcing, bab technical spec, commercial spec, apa yang lebih detail tu boleh tanya Cik Rizwan. Dia dah biasa sangat buat kerja-kerja tu dan meneliti semua dokumen tu. Ya. Okay, so terima kasih atas hari ni. Kalau apa-apa perlu untuk kita engage dia sebagai kita punya subject matter expert pun kita boleh uruskan kat situ lah. InsyaAllah. Alright, terima kasih Rizwan. So hari ni kita bersurai dulu. Apa-apa nanti kalau nak dia punya number ke apa, Kak Jas bagi kat dia orang lah ya. Boleh Rizwan? Okey baik. Terima kasih sekali lagi penghargaan daripada Olive House dan juga JSB. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.